Salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Berita Reformasi Madani. Bagi perhatian YAB Perdana Menteri Malaysia, YAB Timbalan Perdana Menteri, Ketua Polis Negara, IGP, Timbalan Ketua Polis Negara, DGP dan Pengarah Kementerian Dalam Negeri Rakyat memohon keadilan dengan keadaan semasa. Pada 3 Februari 2023, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan mengumumkan bahawa jemaah menteri memutuskan penjualan mercun dan bunga api dihalalkan. Semalam jemaah menteri telah pun meluluskan di mana pembakaran mercun api dan bunga api akan dihalalkan. Tetapi dia tetap Pada musim perayaan, semua penjual mercun dan bunga api mendapatkan kelulusan serta lesen yang sah untuk berniaga. Tetapi bunga api yang import serta telah dibayar cukai tidak diberi kebenaran menjual oleh pihak PDRM para penjual selepas mendapat tahu bahawa mercun dan bunga api dihalalkan oleh kerajaan. Mereka melabur untuk pembelian dan memohon kelulusan serta mendapat lesen yang sah. Terdapat juga musim perayaan ini bunga api yang dibayar cukai tetapi tidak diberi kebenaran menjual oleh PDRM. Dalam pada itu, pihak PDRM membuat siasatan, serbuan serta rampasan sehingga penjual ditangkap dan dimasukkan ke bilik kurungan polis untuk siasatan lanjut 1 hingga 2 hari. Terdapat pelbagai kes sebegini yang harus dibawa ke muka pengadilan demi keadilan sewajarnya. Kes pertama berlaku di Pekan Pahang. Penjual mempunyai lesen yang sah untuk penjualan bunga api. Nombor lesen borang 776263. Penjual mempunyai kelulusan serta mempunyai lesen sah, namun serbuan dilakukan ke atas penjual serta rampasan dilakukan dan penjual tersebut dimasukkan ke bilik kurungan polis IPD nombor laporan 00174-23 walaupun mempunyai butiran yang sah tetap ditangkap dan masuk bilik kurungan polis. Kes kedua berlaku di Ipoh Perak nombor laporan 1143-2023. Penjual mempunyai lesen sah namun rampasan barangan yang dibayar cukai mangsa ditangkap, dimasukkan ke bilik kurungan polis dan diberi jamin keluar. Terdapat banyak kes seperti di atas berlaku di seluruh Malaysia. Segelintir anggota polis PDRM turut menjual mercun dan bunga api di seluruh Malaysia. Dengan kekuasaan mereka sedia ada mereka menjalankan perniagaan tanpa halangan, tetapi jika penjual menjualnya ditangkap dan dikurung, kesedihan penjual adalah barang rampasan semasa serbuan dijual oleh segelintir anggota polis tersebut walaupun barang tersebut kepunyaan penjual. Segelintir pasukan PDRM dari bahagian cawangan perisikan dan siasatan khas CPSK menjalankan serbuan terhadap penjual bunga api yang mempunyai lesen sah. Rampasan yang dilakukan oleh mereka seperti perompak berkuasa kerana semua rampasan tidak diserah kepada IPD semasa penyerahan. Terdapat banyak kes sebegini terhadap pasukan tersebut. Kes pertama adalah mangsa seorang penjual mercun yang membuat laporan di Sarjana Utama, Sungai Buloh No Laporan 00166923. Mangsa mendapat kelulusan dari Ibu Pejabat Polis Sungai Buloh. Nombor kelulusan lesen IPD 365581. Kelulusan diberikan adalah satu jenis bunga api boleh menyimpan 20 kotak. Mangsa juga mempunyai lesen premis yang diluluskan oleh IPD. Pasukan CPSK menjalankan serbuan di premis mangsa dengan pecah masuk premis dan memotong litar kamera yang dipasang untuk keselamatan. Semasa serbuan, pasukan CPSK merampas 181 peti bunga api serta barang-barang lain yang berharga kepunyaan mangsa turut dirampas dan merosakkan premis mangsa. Penyerahan kepada IPD Sungai Buloh adalah 81 peti bunga api sahaja. 100 peti bunga api dirompak oleh pasukan CPSK semasa rampasan, rujuk IPD penyerahan. Mereka menggunakan kereta sendiri untuk mengangkut barang rampasan, tetapi kenderaan tersebut tidak masuk ke IPD semasa penyerahan. Kelulusan dan lesen diberi namun serbuan dilakukan. Dalam rampasan rompakan juga dibuat. Kes kedua dilakukan oleh pasukan CPSK yang sama adalah di Banting. Mangsa mendirikan kemah penjualan bunga api dan stor penyimpanan berada di belakang kemah dalam lingkungan 10 meter. Mangsa juga mempunyai lesen menjual bunga api.
Pasukan tersebut merampas 710 peti bunga api, tetapi semasa penyerahan kepada IPD adalah 627 peti sahaja. Berita ini dipaparkan dalam Berita Malaysia Kini pada 4 Mac 2023. WFT 3350 merupakan salah satu kenderaan yang digunakan oleh pasukan CPSK untuk mengangkut barang rampasan, tetapi kenderaan tersebut tidak masuk ke IPD semasa penyerahan, ke mana hilangnya 80 peti bunga api serta kenderaan tersebut. Sebuah drama serbuan dilakukan oleh pasukan tersebut. Dalam pada itu, kes seterusnya berlaku di Ampang pada 3 April 2023. Bangsa tidak berpuas hati dengan kelakuan pegawai CPSK dan membuat laporan di Hulu Kelang. Nombor laporan 0027118-23. Mangsa mendapat kelulusan lesen pada 28 Mac 2023. Pada 3 April 2023, pasukan CPSK membuat serbuan ke atas premis mangsa. Mangsa membuat pembelian sebanyak 445 peti bunga api dari hasil pinjaman ban. Selepas serbuan dan penyerahan kepada IPD adalah 361 peti bunga api sahaja. 74 peti bunga api hilang semasa penyerahan. Orang awam yang menyaksikan semasa serbuan menyatakan 2 buah kenderaan jenis van dan Hila yang mengangkut barang rampasan tidak masuk IPD semasa penyerahan. Dengan bukti pembelian, mangsa mengesahkan barangan tersebut dirompak oleh pegawai. Mangsa juga tidak puas hati. Pasukan CPSK tidak membenarkan dirinya berada tidak di premis semasa rampasan, tetapi terus dibawa ke IPD. Sepatutnya borang bongkar perlu ditandatangani di premis penangkapan, tetapi pasukan tersebut mendapatkan tanda tangan mangsa di bilik kurungan polis. Disebabkan perkara ini, mangsa tidak tahu barangan yang dirampas. Mangsa juga kecewa dengan pegawai berpangkat DSP yang memberitahu IO Ampang untuk melupuskan barang tersebut sebelum mangsa melantik peguam untuk membelah dirinya. Serbuan dan rampasan serta rompakan dilakukan oleh pegawai dan pasukan CPSK. Dalam satu kenyataan, mangsa berkata, "Saya mencari pendapatan secara halal, tetapi pegawai berpangkat DSP tersebut kejam sehingga rempas serta rompak barangan saya." Pada Tahun Baru Cina 2023, tarikh 9 Januari 2023, pasukan CPSK menjalankan serbuan di sebuah stor di Kepoh. Mangsa mempunyai lesen untuk 8 tapak yang dikeluarkan oleh IPD Sentul. Semasa serbuan rampasan dilakukan oleh pasukan CPSK adalah 1,450 peti, tetapi penyerahan kepada IPD Sentul adalah 1,200 peti sahaja. Nombor laporan 302-304-2023, 250 peti dirompak semasa rampasan. Pada masa sekarang, pegawai yang jujur di IPD Sentul rujuk kepada DPP menyerah balik barang rampasan kepada mangsa, tetapi mangsa mengalami kerugian tidak menjual barang serta rompakan peti semasa rampasan. Kesemuanya adalah 1.4 Rm juta. Ia menyebabkan mangsa menjadi penghutang. Mangsa kedua yang diserbu oleh perompak yang tidak terhenti-henti adalah di Jinjang. Serbuan serta rompakan N berlaku pada 16 Januari 2023. Mangsa mempunyai lesen sah untuk 10 buah tapak, tapi tetap serbuan dilakukan. Pasukan CPSK merampas 600 peti, tetapi penyerahan kepada IPD hanya 450 peti. Pegawai IPD Sentul rujuk DPP dan serah balik 450 peti kepada mangsa. Mangsa turut mengalami kerugian 100 peti yang dirompak. Mangsa ketiga Tahun Baru Cina juga mengalami kerugian seperti di atas. Nombor kes W83080801-2023. Mangsa mempunyai lesen premis yang sah, tetapi pasukan CPSK turut melakukan serbuan dengan rampas 350 peti dan penyerahan kepada IPD hanya 250 peti. Walaupun mempunyai lesen yang sah, tidak dihiraukan. Semasa serbuan, 4 orang pekerja mangsa ditangkap, dikurung dalam bilik kurungan polis serta dipukul oleh pasukan CPSK. Kesedihannya, salah seorang pekerja mangsa adalah berumur lingkungan 60. Pasukan CPSK yang bermaharajalela dengan kuasanya adalah paling kaya dalam PDRM yang menggunakan kereta mewah dan rumah bernilai tinggi.
Selepas kementerian mengeluarkan kenyataan bahawa penjualan mercun dihalalkan, banyak penjual mendapat pinjaman ban serta menggunakan duit simpanan bagi melabur dan membeli bunga api untuk menjana pendapatan. Tetapi pasukan CPSK yang tidak bertanggungjawab tidak membenarkan penjual lain menjalankan penjual bunga, malah hanya membenarkan orang yang memberi duit suapan rasuah kepada mereka. Dari hasil dari duit tersebut mereka berkaya raya dan menjalankan hidupan mewah. Penyeludupan rokok di negara kita telah berleluasa dengan beratusan kontena dari pelbagai jenama. Walaupun penyeludupan ini bermaharajalela, namun tidak ada tangkapan dilakukan ke atas penyeludup tersebut. Ia kerana beratusan ribu dibayar oleh pemilik jenama kepada pegawai tertentu untuk menjana aktiviti mereka. Kebanyakan penyeludup serta PR mereka kontak rapat dengan pegawai CPSK. Pegawai serta pasukan CPSK hidup mewah dan mempunyai duit bagi membeli jawatan dalam PDRM bagi kehendak para penyeludup. Beberapa pegawai ditukar ke bahagian CPSK demi menjaga perniagaan mereka. Para penjual yang mengalami kerugian dalam kes mereka sehingga tidak ada wang untuk melantik peguam untuk membelah diri. Mangsa-mangsa berharap untuk keadilan dan sebulat suara merayu perkara ini disiasat oleh Pengarah Jawatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datung Seri Ayub Khan Maiden Pichai. Sebagai rakyat, kami memohon kepada YAB Perdana Menteri Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, KDN, Ketua Polis Negara, IGP, Timbalan Ketua Polis Negara, DGP, mendapatkan perhatian serta memberi keadilan. Dalam perkara ini, mangsa-mangsa yang mengalami kes serupa di atas yang takut sehingga tidak buat laporan, dan mangsa yang mengalami masalah sebegini sudah buat laporan dan tidak ada tindakan selanjutnya, sila memberi aduan anda di petak komen Bersatu Demi Keadilan. Semua, sekian, terima kasih.